Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia telah disahkan, baru saja dikeluarkan. Berita ini daripada sinarharian.com.my. Rumah Rafizi dipecah masuk 10 suspek 11 April 2024. Berita penuh. Shah Alam. Kediaman rasmi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli telah dipecah masuk oleh 10 suspek sewaktu pulang ke kampung halaman sempena cuti Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Rafizi menerusi satu hataran berkata, kejadian itu berlaku dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati setelah suspek ditinggalkan selama beberapa hari. Pemilik sebuah rumah di sini dikejutkan dengan rumah yang pecah selepas pulang dari cuti beraya. 10 suspek, yaitu kucing yang dikenal pasti, didapati telah menggeledah kawasan dapur rumah dan melepaskan geram ke atas pokok bunga plastik di kabinet dapur. Tulisnya, beberapa suspek cuba untuk melarikan diri ke tingkat atas rumah dan melarikan kelengkapan senaman tuan rumah, tetapi tidak berjaya. Suspek terakhir ditangkap semasa sedang bersembunyi di celah-celah pokok. Motif dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati 10 suspek yang tidak dibawa pulang beraya di kampung, katanya pada Selasa. Dalam pada itu, netizen nampaknya di dalam ruangan komen turut terhibur dengan situasi berkenaan kerana telatah nakal kucing peliharaan Rafizi yang membuat sepah. Di antaranya, pengguna Syahiran Hasan berkata, ia situasi biasa bagi mereka yang memelihara haiwan berkenaan, sekiranya tidak dikurung ketika ditinggalkan tanpa pemantauan. Tambahnya lagi, tinggal kucing tak berkurung habislah rumah. Mereka tak berak merata sebab dah sudah dididik. Mereka buat main habis rang barang-barang. Tisu kotak pun habis dikoyakkan. Bertahanlah, ujarnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi rakan baik saya berjumpa kepada saya. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Public holiday hari ini, kemarin dan hari ini. Jadi saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri lah. Baru tadi mendapat satu input baru yang cukup mengejutkan. Saya fikir seluruh Malaysia akan terkejut dengan input terbaru ini. Apa tidaknya seluruh Malaysia bakal dikejutkan andai ini benar berlaku. Tunggu saat no. Input terbaru baru kita terima. Memang mengejutkan seluruh dunia jika benda ini benar berlaku. Tapi tidak mudah akan berlaku, pertama. Kedua, benda ini hampir mustahil boleh berlaku.
Input ini mengejutkan seluruh Malaysia, malah akan boleh mengucar-kacirkan politik Malaysia pastinya sekiranya benar berlaku. Input ini memang sungguh mengejutkan. Input yang baru kita dapat adalah input pertanyaan daripada seorang rakan. Bagaimana sekiranya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad masuk PKR? Saya terus gelak. Saya gelak ketawa dan saya tak percaya rakan saya boleh tanya soalan yang begitu merapu. Benda tu tak logik langsung, tapi tak mustahil. Masihkah anda ingat betapa tak ngamnya? Sungguh tidak bengam. Sungguh susah juga lah mau cakap permusuhan. Tapi ya mungkin betul juga ada permusuhan di antara Mahathir dan Anwar. Tapi yang saya nampak bukan Anwar yang bermusuh, tapi Mahathir yang memang seolah-olah tak boleh terima Mahathir. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi tidak mungkin Mahathir mau masuk PKR, tapi tidak mustahil. Sedangkan begitu sudah teruk mereka boleh bermusuhan berpuluh tahun, lebih 24 tahun je. Lebih 20 tahun mereka bermusuhan, bergaduh, tiba-tiba boleh berkawan dan persyarikatan itu, persahabatan itu telah pun menyebabkan UMNO, Barisan Nasional yang gah berpuluh tahun memerintah negara Malaysia akhirnya tumbang. Jadi tidak mustahil untuk Mahathir masuk PKR, tapi hampir mustahil. Okey, ada beberapa andaian yang tak masuk akal itu yang pasti akan ditolak. Pertama, Akarum di PKR sendiri akan menolak Mahathir. Kedua, Mahathir bikin apa lagi? Sebenarnya Mahathir sudah tidak ada guna lagi, sudah tidak relevan lagi dalam politik Malaysia sekarang. Politik moden negara Malaysia sekarang, Mahathir sudah tidak lagi relevan. Malah Mahathir sekarang sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk diheret ke mahkamah. Pertama kerana RCI untuk Pulau Batu Putih yang sekarang ini sudah masuk ke peringkat siasatan diraja. Kalau dia tidak mau datang untuk disiasat memberi kerjasama, dia bakal akan ditangkap. Boleh ditangkap, itu kata Azalina Osman Said. Walaupun Azalina Osman Said tidak menyebut nama mana-mana bekas Perdana Menteri, tapi siapa lagi siapa lagi kalau bukan Mahathir. Sebab waktu dia jadi Perdana Menteri, ketika itulah Pulau Batu Putih punya rayuan itu ditarik balik. Pertama itu ahli PKR tak akan terima Mahathir. Kedua, bikin apa orang yang sudah tua, yang sudah expired date ini, sudah limpas pun expired date dia, bikin apa lagi mau dia? Lebih baik cari orang yang lebih muda. Ketiga, Mahathir sudah terlalu tua, dia tidak dapat boleh buat apa-apa lagi dah. Dan orang Melayu sendiri pun sudah membuktikan bahwa Mahathir ditolak. Jadi untuk apa lagi Mahathir masuk dalam PKR? Hanya mungkin dia cuba-cuba untuk mau menyelamatkan diri saja, menyelamatkan nafas terakhir dia dalam riwayat politiknya. Mungkin itu saja. Tapi untuk dia mau membawa perubahan kepada politik negara, kepada orang Melayu, itu semua sudah tidak relevan lagi. Dia sudah terlalu tua. Fikiran dia tidak lagi boleh ke mana. Dibuktikan dengan dia kalah teruk. Buat pertama kalinya bekas Perdana Menteri kalah teruk, langsung tidak dapat dia punya deposit pun. Amat memalukan. Malah bukan sahaja dia kalah teruk, parti dia semua calon-calon daripada pejuang, sama ada calon itu hebat ke tak hebat ke atau sebagainya, tapi semua kalah teruk, termasuk Mukhris. Kenapa? Ada kemungkinan juga kerana
ada kelibat yang namanya Tun Mahathir di dalam parti itu yang ditolak bulat-bulat, ditolak mentah-mentah oleh orang Melayu. Jadi karena itu, untuk nak kata dia ada power lagi, dia ada relevansi dia lagi, dia ada ada aura lagi untuk memikat orang Melayu, sudah tidak ada lagi lah. Jadi saya simpulkan saja, pendek saja, Mahathir boleh memohon untuk masuk PKR kalau dia betul-betul mau. Dia bolehlah tulis surat kah, tulis isi borang kah, isilah 100 kah, 200 borang kah, 1000 borang kah, isilah berapa banyak borang pun, tapi Mahathir tetap tidak akan diterima oleh ahli PKR. Saya pikir begitulah. Kalau dia diterima pun untuk jadi ahli PKR, masuk PKR, tapi dia hanya jadi ahli biasa aja lah. Tak lama lagi mungkin, ya baguslah kalau Mahathir boleh hidup 10 tahun lagi. Tapi ya dia boleh, tapi pasti akan ditolak oleh PKR. Jadi bagi saya, tak payahlah nak fikir Mahathir masuk PKR. Tidak ada pun faedah untuk dia masuk PKR, dan dua-dua pihak lah tidak ada faedah. Mahathir masuk PKR pun tidak ada faedah, PKR dapat Mahathir pun tidak ada faedah. Jadi dua-dua tidak ada faedah. Kesimpulannya, Mahathir tak payahlah masuk mana-mana ahli parti lagi lah. Lebih baik Mahathir tumpukanlah kepada amal ibadah dia terakhir nih, dan nak sampai kena panggil oleh Tuhan ini, baguslah buatlah amal ibadah, supaya ada bekalan untuk di hari yang akan datang. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow. Megat Zulkarnain digugurkan daripada bos UMNO di Selangor dan diganti oleh Tengku Zafrul. Huyo, kasih tanda besar-besar soalan. Kasih tanda soalan besar-besar di sana. Kita tahu sebelum ini Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari untuk UMNO Selangor. Kemudian dia banyaklah pendedahan yang dia buat, antaranya sebab dia meletak jawatan sebab pandangan dia, kalau pandangan dia tidak diterima, wajarlah untuk dia letak jawatan. Kemudian dia kata banyak yang tak ada di UMNO Selangor. Jadi ada artikel ni daripada sabudin.com.net, gugurkan Megat Zulkarnain. Maksudnya apa? Pecat Megat Zulkarnain dan lantiklah Tengku Zafrul untuk ketua UMNO Selangor. Wow. Nampaknya UMNO semakin dalam keadaan yang hangat sekarang. Selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di dalam parti itu di negeri Selangor. Bahkan katanya sejak PR15 di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi pun, diikuti pula dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang 2 kerusi saja. Tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri itu untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar beliau, dengan 2 keputusan buruk itu, ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor sendiri untuk segera berubah dan segera menyadari realiti yang sedang berlaku. Beliau berkata, sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tidak ada apa-apa. Malahan postmortem mendalam pun tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada, katanya. Jadi secara umum, menurut Tengku Zafrul yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor ada bersifat hambar. Beliau kata bersifat hambar. Dengan terus bersuara,
mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya itu. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak ide dan perancangan, serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan kalau dikatakan meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor yang sedia ada, yang barangkali berfikir tak mengapa UMNO menang banyak kursi, yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO untuk dapat memenangi lebih banyak kursi kalaupun tidak mampu untuk berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya mungkin jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi segera menggugurkan Mergaz Zulkarnain Omardin. Ini maksudnya memecat Mergaz Zulkarnain Omardin daripada jawatannya sebagai pengurusi UMNO Selangor, dan selepas itu melantik Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Mergaz Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PR15, kemudian kalah lagi di Dun Gombak Setia ketika PRN. Cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zahid Hamidi dan ketua UMNO bagian Gombak saja. Sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Cobalah try Tengku Zafrul pula. Mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja, kata Sabuddin Husin 6 April 2024. Dejan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita tengoklah betulkah. Tapi daripada dia dipecat, kalau betul-betul dia memang dah tak berguna, tak ada impact yang baik kepada UMNO, daripada dia dipecat, lebih baiklah dia letak jawatan. Sebab kalau dipecat, kalau kita nak minta kerja kita bagi resume, dan bila kita bagi resume itu ada tulis sebelah sana dipecat, itu resume yang tak bagus. Tapi daripada dipecat, lebih baik letak jawatan. Lepas itu bagilah orang yang lebih pandai, orang yang lebih dapat membawa UMNO untuk menjadi parti yang kuat semula. Kalau memang betul Mergaz Zulkarnain tak boleh lagi bertanggungjawab, tak boleh lagi memberi idea, tak ada impact yang bagus lagi untuk perkembangan UMNO, untuk menjadi parti yang dihormati semula seperti dulu, letak jawatan je lah. Lepas tu ditambah lagi pula itu sejarah Mergaz Zulkarnain sendiri. Di parlimen pun dia kalah, pilihan raya parlimen dia kalah. Lepas tu pilihan raya apa lagi? Pilihan raya PRN tu untuk Dun pun kalah juga. Jadi itu maksudnya dia pun memang kalah. Cuma saja mungkin kerana dia orang yang paling berpengalaman, orang lama di dalam UMNO Selangor, tahu selok belok, mungkin dia juga kerana rapat dengan Zahid Hamidi, jadi mungkin itu mempengaruhi bahawa dia untuk dilantik menjadi ketua UMNO di Selangor, ya. Tapi kalau memang semua itu sudah ditolak ataupun semuanya tidak lagi berjalan seperti sepatutnya, baguslah untuk dia letak jawatan je lah. Jangan dipecat, jangan sampai dipecat tu bikin malu. Tapi kalau letak jawatan tu biasalah kan, letak jawatan, cari kerja yang lain. Tapi kalau dipecat tu mesti ada sesuatu yang buruk lah. Jadi sebelum Zahid Hamidi dipecat,
Kalau memang betul tak payah pecat, nasihatkan supaya beliau letak jawatan. Itu lebih afdal, lebih elok lah agaknya. Dejat Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.